Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma wahdahu la syarikalah Muhammadur abduhu wa rasuluh. Tawajjaha syi'ta fa innaka mansura. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon keampunan daripada-Mu, ya Allah. Kami mohon kerahmatan-Mu, ya Allah. Kami mohon taufik dan hidayah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, keampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang ibu bapa kami, dosa-dosa kaum keluarga kami, dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau permudahkanlah urusan kami di dunia dan akhirat, ya Allah. Jadikanlah kami manusia yang sentiasa bersyukur kepada-Mu. Jadikanlah kami manusia yang sentiasa mencintai-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika kami dipanggil oleh-Mu, ya Allah, tempatkanlah kami di kalangan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu, ya Allah, syurga yang paling istimewa, ya Allah, dan masukkanlah kami tanpa dihisab, ya Allah. Masukkanlah kami dengan rahmat-Mu, ya Allah. Kami memohon kepada-Mu kerana Engkaulah yang telah menciptakan kami. Engkaulah yang maha berkuasa, Engkaulah yang maha pengasih, dan Engkaulah yang maha penyayang. Engkaulah yang satu-satunya yang kami sembah, yang kami minta pertolongan, ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amin amin. Astagfirullahalazim. Saya rasa slide saya ni tak berfungsi kot hari ni. Tak apa. Masya Allah, subhanallah. Sebab file tu terlampau besar. 100,000 megabyte lebih. Kerana dia kesemuanya gambar. Jadi ya sebenarnya seronok dengan ceramah bergambar ni. Tapi dah tak sampai ya. Dalam komputer saya ni kena sambung pakai HDMI. Kat sini tak ada pula. Saya pun terlupa, saya ingatkan nak pakai projektor biasa je. Saya ada bawa projektor. Tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah ada gambar, saya nak tunjukkan gambar di belakang Masjid Nabawi. Ada tong air. 2 tong air. Dan di Masjid Nabawi itu, di sekeliling Masjid Nabawi itu, dia ada tong macam itu lah. Jadi orang haus pergi kat situ minum. Kalau keluar daripada masjid, minum. Kalau datang pun macam nak masuk tu terasa haus, dia minum dulu. Dan di keliling Masjid Nabawi itu, dia ada parking. Dalam Masjid Nabawi, bawah. Jadi gambar tu jadi cantik lah. Nak cerita, nak tunjuk keadaan dia. Dan saya di sana, semasa saya tinggal di sana 3 tahun, saya ada parking saya sendiri. Jadi keluar saja daripada bangunan tersebut, saya akan nampaklah orang ambil air tu. Dan kalau orang Malaysia saja, saya terus pergi peluk dia. Saya kata, Assalamualaikum Ji. Waalaikumsalam. Haji daripada Malaysia. Malaysia, dia kata. Saya pun teruslah kata, Ji, saya ni kena beritahu lah, minta maaf, nak kena beritahu. Kalau Haji boleh minum air ni, saya kata. Haji boleh minum, dia tak mabuk. Tetapi kalau Haji fikir air ni air zam-zam, dia bukan air zam-zam. Dia air mineral macam gini biasa. Ada orang tu dia ambil botol kosong, isi air, buat balik ke hotel, nak minum di hotel, ataupun nak bawa balik ke Selangor. Kan? Dia ingat air zam-zam. Dan saya kata kalau nak air zam-zam dalam masjid tu semua air zam-zam. Boleh balik. Kalau nak banyak, pergi kat pintu nombor 8. Saya cerita gitu. Dan dia pun tengok kat saya kan. Dia pun terus kata, memang saya tahu ni air mineral ni, saja je nak minum. Ini ada satu kumpulan manusia kan, dia tak boleh kena tegur. Kalau kena tegur, dia rasa dia bodoh. Jadi dia tak nak nampak dia bodoh. Perasaan dia rasa macam dia bodoh lah. Tapi yang sebenarnya, benda tu tak pelik pun sebab kita tak pernah pergi. Baik, ada satu lagi kumpulan, bila kita tegur macam itu, dia pun terus kata kat saya, terima kasih Haji kerana beritahu. Mati-mati saya ingat ni air zam-zam. Banyak dah saya ambil ni botol ni, dah simpan kat hotel nak bawa balik. Ini satu lagi manusia, kumpulan manusia. Apabila kita kabarkan sesuatu, dia terus terima. Tak ada soal-soal lah. Dia tak tahu pun, saya tak kenal pun. Okay. Dan ada kumpulan yang ketiga, tuan-tuan, bila disebut saja begitu, dia pun terus kata, thank you, syukran, terima kasih. Dan saya tengok muka dia tu, muka tak percaya lagi.
Dia akan balik, dia akan tanya orang. Ataupun dia akan cuba lagi lah, selidik lagi. Jadi tuan-tuan, hari ini kita pun masa suntuk. Saya pun kena laju-laju cakap ni. Tuan-tuan, saya nak jadi kumpulan yang nombor 3. Ni muda-muda semua ni kan. Jadi golongan yang berfikir. Maksudnya apa yang saya cakap ni kena fikir. Bukan terima saja ataupun bukan menyanggah saja. Jadi kena bersabar sikit. Saya nak panggil saya mudah aja bercakap ni. Ada 2 syarat. Syarat yang pertama, jangan bayar saya. Saya tak nak sebarang bayaran. Yang kedua, orang yang dengar saya bercakap pun tak boleh dikenakan bayaran. Dan yang ketiga, ada sikit lagi yang ketiga ni tak penting sangat lah. Kalau, sebab saya ni ada diabetes, ada kencing manis, ada darah tinggi. Jadi bila bercakap tu haus. Jadi saya minta mineral water. Ni ada okey lah. Setengah tempat tu dah lah bercakap free. Air pun tak ada. Jangan. Saya dah pergi beribu, kira beribu lebih masjid dengan surau ni. Ada yang terupa lah tu. Dan tuan-tuan dan puan-puan, dalam hidup kita ni, tuan-tuan semua ada tarikh lahir kan? Ada. Saya tarikh lahir saya 1995 tahun 64. Maksudnya saya sekarang ini 51 tahun. Daripada tarikh saya lahir tahun 1964 sampai sekarang ini 2015, saya ada 1 tahun yang sangat istimewa untuk saya. Tahun 2006. You ada tak tahun istimewa? Kena fikir dulu kan. Macam tak istimewa semua. Tak ada lagi. Masing-masing dia ada 1 tahun yang istimewa lah untuk individu. Jadi saya tak boleh nak cerita orang. Saya cerita pasal saya dulu lah. Ya. Saya tahun 2006 ni sangat istimewa untuk saya. Sampai bila-bila pun memang saya akan kenang tahun 2006 itu. Isteri saya tahun 2003, lebih awal daripada saya. Dan puan-puan di belakang sana pun masing-masing akan ada 1 tahun yang istimewa, tetapi kadang-kadang kita tak berfikir pun tentang tahun tersebut. Jadi kita ada tarikh lahir, kita ada tahun kita istimewa, dan kemudian kalau saya selalu bercerita, kalau ada garisan yang boleh saya tunjuk, pada 22 hari bulan 4. 22 hari bulan 4 tu apa dia? Hari ni lah. Maksudnya Alhamdulillah lah kita hidup lagi hari ni. Tapi hari ni akan berakhir pada malam nanti. Pukul 12 nanti habis. Hari ni saya masih lagi Allah bagi nyawa boleh datang ke sini. Saya takut nak datang sini pasal sentral kan. Tapi rupa-rupanya mudah je. Kan? Datang. Dan Alhamdulillah ini pertama kali saya datang ke sini. Dan kita harap kita dapat lagi hidup esok lah. Lusa mungkin jauh sangat lah. Besok lah kita harap begitu. Dan akhirnya sekali, kita akan menghadapi satu lagi hari yang penting, iaitu hari kematian. Tuan-tuan tahu bila kita mati? Tak tahu, iling kepala. Ada siapa sini yang tahu? Lebih kuranglah bila kita mati, meninggal. Tak ada. Tak ada orang tahu. Ke tak fikir pun. Puan-puan ada? Tahu tarikh bila kita nak mati ni? Tak tahu ya. Masya Allah, subhanallah. Saya tahu bila saya mati. Jadi bila saya sebut, saya tahu bila saya mati, ada nampak muka berkerut je. Kan? Daripada sini kita nampak semua. Kalau yang perempuan dekat sikit, biasanya dalam masjid saya nampak lah. Tapi kat sini, kat belakang saya tak nampak. Ada yang muka berkerut sikit. Tapi kalaulah boleh baca hati tu, kata, ini Mamat ni tak betul dah tu. Sebab ajal maut di tangan Allah. Kita semua diasap daripada kecil lagi, ajal maut di tangan Allah, mana kita tahu. Bila ada seorang kata, dia tahu dia mati bila, ini pelik sikit. Sebab itu saya cerita air zam-zam tadi. Sabar dulu, dan kita akan jadi golongan yang ketiga. Fikir dulu. Baik. Saya dilahirkan pada 19 hari bulan 5, tahun 64. Bermakna umur saya 51 tahun. Ayah saya meninggal ketika usia 58 tahun. Mak saya meninggal ketika usianya 59 tahun. Ayah dengan mak saya ni ada kencing manis, ada darah tinggi. Saya juga ada kencing manis, ada darah tinggi. Kalaulah Allah nak ambil nyawa saya ini mengikut keturunan, mengikut genetik, maka saya ada 7 tahun, 8 tahun lagi. Tak takut ke saya? Saya takut. Kenapa? Apa yang mak, ayah saya suka makan, saya suka makan.
Apa yang dia tak suka, saya pun tak suka. Banyak perkara-perkara seumpama itu. Bezanya saya dengan ayah saya ada insurans kelas 1. Mak dengan ayah saya tak ada. Tetapi kalau Allah nak ambil nyawa saya berdasarkan keturunan, genetik tadi, saya ada 7 tahun, 8 tahun lagi. Baik. Kalaulah Allah nak ambil nyawa saya mengikut baginda SAW, bila baginda wafat? 63 tahun Hijrah ke tahun Masihi? Ya, tahun Hijrah. Bermakna 60 tahun lebih kurang tahun Masihi. Saya umur 51 tahun, bermakna saya ada 9 tahun lagi. Kalaulah Allah ambil nyawa saya mengikut Rasulullah SAW. 9 tahun lagi. Takut ke? Saya takut. Kalaulah tuan-tuan tak takut, puan-puan tak takut, terpulang masing-masing. Sebab itu ada setengah orang tanya bila nak mati, dia kata dia tak tahu. Sebab dia tak takut apa pun. Ini penting. Tetapi, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu telah buat kajian. Sebab itu penting kita ada ilmu ni. Dia telah buat kajian. Bangsa Melayu Nusantara ini secara purata, ya, secara purata. Ramai-ramai meninggal ini ketika usianya lebih kurang 74 tahun. To be exact, orang perempuan 76, orang lelaki 72 tahun. Tuan dan maknanya ini purata, ya. Ajal maut betul lah di tangan Allah. Adik saya meninggal ketika usianya 35 tahun. Tetapi dia seorang je mati muda macam gitu. 12 orang lagi, kami 12 orang adik-beradik. 11 orang ni belum mati lagi, seorang pun tak mati lagi. Kakak saya umur 56 baru. Dia dah dekat, saya selalu sebut. Kata, kalau ikut ayah, ikut mak, awak ada 2 tahun lagi. Tak takut ke? Kita tak ketawa. Saya tak ketawa. Saya serius. Tengok pada dia, keadaan uzur dia, ketika usia begini, kencing manis ada, darah tinggi ada, rambut dah putih, berubah dah. Kenapa kita nak ketawa? Sebab kita tidak menusuk ke hati kita tentang soal kematian. Kita duk fikir, lambat lagi kita nak mati. Tak ada terlintas dalam fikiran kita. Baik. Jadi, kalaulah ikut purata tadi, kita kata perempuan 76, lelaki 72, kita perhatikan keadaan sekitar kita yang hampir dengan kita. Suami isteri, pasangan suami isteri yang puan-puan kenal, siapa mati dulu? Hampir kebanyakannya isteri, apa ni, suami meninggal dulu. Kebanyakan. Ada isteri meninggal dulu. Tetapi kebanyakannya suami meninggal dulu. Sebab ini keadaan dia begitu. Betul, ajal maut di tangan Allah. Baik, saya nak ambil usia orang lelaki meninggal. Berapa tadi saya sebut? 72. Saya umur 51. 72 tolak 51? 21 tahun lagi. Lama ke sekejap? 21 tahun? Lama ke sekejap? Jadi kalau tuan-tuan berfikir, sebab tu saya suruh berfikir, ya, bukan terima saja untuk diri saya. Saya cerita ni untuk diri saya, tuan-tuan. 21 tahun itu boleh jadi lama, boleh jadi sekejap. Bila jadi sekejap, contoh, ya, saya bagi bila jadi sekejap, ada orang tanya saya, bila Prof balik daripada Madinah? Saya pun kata baru je balik. Saya kata baru saja balik. Lepas tu dia tanya berapa lama? Saya pun kira-kira, ya Allah, dah 10 bulan saya balik. Masya Allah, saya kata baru lagi. Seolah-olah macam semalam saja. Sebab itu perkara yang telah berlalu sekejap. Tetapi, kalau orang tanya saya, Prof ambil cuti dengan UniKL kan? Ya. Berapa tahun ambil? 2 tahun. Saya rasa lambat lagi nak habis 2 tahun tadi. Ini perasaan. Bila kita melihat ke hadapan, kita akan rasa lama. 21 tahun adalah satu proses yang lama bagi saya. Dan baru ni saya ada ceramah di MRSM Balik Pulau. Salah seorang cikgunya, guru pengetuanya tanya saya, dia kata, Prof, alumni MRSM? Ya, MRSM mana? Kota Baru, Kuala Lumpur. Bila tu? Saya rasa macam baru semalam saya keluar daripada MRSM. Rupanya dah 40 tahun. Perasaan, ya. Tetapi nak memikirkan umur 72, lambat lagi. Tetapi insya-Allah, tuan-tuan nanti bila sampai umur 72 tahun, tuan-tuan ingat apa yang saya katakan nanti, tuan-tuan akan sebut, ya Allah, baru macam semalam Prof Kamil kata 72. InsyaAllah lah, begitu. Tapi saya tak tahulah. Baik. Kalaulah kita ini orang yang bijaksana, tahun mana yang kita kata kita nak mati tadi? Bukan nak mati lah, tahun mati kita. Tahun bila? Saya ada 3 option, mengikut genetik ada 7-8 tahun lagi.
Mengikut Nabi Muhammad SAW ada 9 tahun lagi. Mengikut orang ramai-ramai ada 21 tahun lagi. Nak yang mana? Nak beritahu kepada orang. Bila? Kalau orang tanya kita, Prof, bila mati? Saya nak jawab apa? Saya akan jawab yang paling pendek. Ikut genetik, 7-8 tahun. Kerana apa? Bila kita ambil yang pendek sekali, inilah yang telah mengubah watak kehidupan kita. Pasal apa? 7 tahun lagi nak meninggal. 8 tahun lagi nak meninggal. Tapi kalau Allah bagi 9 tahun lagi, okey lah. Allah bagi 20 tahun, okey lah. Allah bagi 21 tahun, okey, saya terima. Ajal maut di tangan Allah. Ini konsep ini dulu, nak kena penting dulu kita fikir begitu. Baik, tuan-tuan. Saya sebut tadi, tahun 2006 tahun special untuk saya. Betul Dengar tadi kan saya sebut. Ditakdirkan pada tahun 2006, Allah ambil nyawa saya, matilah. Tahun 2006 tu mati. Maka jika Allah tanya saya beberapa soalan, ataupun tuan-tuan tanya saya beberapa soalan, saya tak dapat jawab. Bukan tak dapat jawab, jawapan saya tidak. Tidak. Tahun 2006. Sebab itu special. Apa dia soalan-soalan tu? Itu kalau ada slide tu cantik lah tu. Kan? Tapi tak apa, saya sebut je. Katalah Allah tanya saya, Kamel, ni mati dah ni, tahun 2006. Awak sempat tak solat 5 waktu di masjid? Maka jawapan saya tidak. Semayang pun tak cukup lagi. Ini 9 tahun yang lampau. Bila balik daripada Shah Alam, pergi ke Besut Terengganu, balik, melepasi Zuhur dan Asar, tak semayang. Isteri saya, dia katalah, yang berhentilah, yang kita solat. Qadha. Mana ada istilah qadha? Tak ada. Qadha ni tak ada. Naik kapal terbang dulu, qadha boleh lah. Sekarang naik Saudi Airlines, dah siap kiblat, dah siap bilik solat. Besar bilik solat dia. Boleh semayang. Terus. Tak payah ganti-ganti lah. Dulu, ilmu tak cukup. Sekarang teknologi dia ni, masa kita nak solat tu dah ada arah kiblat. Masa dah sudah angkat takbir, kiblat pergi ke lain, tak apa dah. Okay. Jadi, pada masa tersebut, kalau Allah ambil nyawa saya, tahun 2006, tak sempat saya nak solat 5 waktu di masjid. Jadi, mungkin tuan-tuan ada tahun masing-masing lah. Saya, tahun 2006 tu, okey, sempadan saya. Tahun 2006 saya nak pergi haji. Ini yang saya minta dengan Allah. Ya Allah, ya Tuanku, aku nak solat 5 waktu di masjid, ya Allah. Alhamdulillah, Allah bagi sampai sekarang lah. Masya Allah, subhanallah, saya pun minta dengan Allah, jangan berdolak dalik lah lagi kan, berbolak balik lagi, nak mati dah 7 tahun lagi. Kalau kita tak bersungguh, tak tahulah. Tuan-tuan, saya nampak ni grup ni muda-muda belaka. Jadi muda-muda ni lambat lagi nak mati. Jadi tak payah takut sangat lah. Kan, macam saya pun takut. Tapi bagi yang tua, kena takut lah. Kan, maksudnya tua, nanti saya cerita bab tua. Baik. Kalaulah Allah tanya saya, pada tahun 2006, dia tanya saya, ataupun sahabat-sahabat tanya saya, dia kata, awak baca Quran tak? Baca terjemahan tak? Tahun 2006 lah. Jawapan saya tidak. Saya buta huruf. Quran pun tak pandai. Saya belajar Quran ketika usia 40 tahun. Kenapa? Masa nak pergi haji. Takut ni nak pergi haji itu, menangis setiap malam dengan Allah. Ya Allah, Tuanku, aku nak pergi menunaikan padu haji pada hujung tahun hadapan. Tapi aku ni, ya Allah, buta huruf. Ya Allah, aku tak pandai. Ya Allah. Minta dengan Allah, menangis. Solat sunat 6 rakaat, 2, lepas tu bercakap dengan Allah. Ini saya tulis dalam buku Travel Haji. Sebab tu, saya kira macam famous jugalah. Sikit-sikit lah. Pasalnya sebab buku Travel Haji mengubah sepada iman tu lah. Jadi sebab. Telah dibaca lebih 1 juta orang. Jadi kebanyakan orang pergi haji, 10 orang, 6 orang yang ada buku tu. Pasal apa? Buku cerita, orang tak reti baca Quran, profesor, jahil, tiba-tiba saja pergi apa ni, menunaikan fardu haji. Selama 6 tahun, isteri saya menangis setiap malam. Dia ajak saya tahun 2000 lagi. Ya, jom yang pergi haji. Dia kata apa, tengok sepupu-sepupu pergi haji, balik ceria je. Saya pun jawab kat isteri saya. Saya kata apa? Kita ni muda lagi, lambat lagi nak mati. Orang tua je pergi haji. Tapi isteri saya diam, dia tak kata apa. Dia tak ada pula apa ni, membebel ke apa, tak ada. Hari yang lain dia minta lagi, jom ya kita pergi menunaikan fardu haji. Saya pun kata, kita pergi haji muda ni, balik payah nak buat dosa. Dah pergi haji, nak buat dosa apa lagi? Ini cakap orang muda, cynical. Tetapi jauh di sudut hati saya, kenapa saya tak nak pergi haji? Sebab saya jahil. Satu. Yang kedua, saya tak reti baca Quran. Takkan orang macam gini nak pergi haji? Macam saya cerita lah, pengalaman masa muda dulu, ya Allah, banyak-banyak benda perkara yang saya tak buat. Saya jauh di sisi Allah.
Tetapi kerana nak pergi haji pada tahun 2006 tu, saya pergi 2007. Nak pergi tu kan, bukan, hujung 2006 tu saya nak pergi tu, Masya Allah, subhanallah, saya menangis tiap-tiap malam cerita dengan Allah. Allah hantar seorang hafiz ke rumah, tanya, ada orang nak belajar Quran kat sini tak? Tapi saya tak nak cerita lah, bab itu panjang ya, 1 jam setengah tu biasa saya cerita tajuk mengubah sempadan imam, macam mana perubahan dalam hidup saya begitu. Dan saya sampai sebelum berangkat ke Tanah Suci juz 9, lepas tu di Tanah Suci di 38 hari di Mekah saya khatam buat pertama kali. Semasa di Madinah 8 hari, dalam masa 6 hari saya habis terjemahan daripada muka surat 1 sampai 1200. Jadi saya bertekadlah saya nak baca Quran, nak baca terjemahan. Tetapi kalau Allah ambil nyawa saya pada tahun 2006, mati katak lah. Memang tak kerti baca Quran. Okay? Itu sebab tu saya kata special. Dan kalau Allah tanya pada saya, dia kata, awak ada bagi pinjaman tak dekat aku? Pada tahun 2006, tak adalah. Pinjaman ni apa? Dalam satu hadis, disebut bahawa Allah minta pinjaman daripada kita. Apa dia? Pinjaman sedekah. Sedekah. Ada tak kita buat bagi sedekah? Saya lah, tahun 2006 ke bawah. Gaji saya okey lah. Boleh lah 6,000, 7,000 Profesor Madia pada masa tersebut. Tapi nak bagi sedekah, ya Allah. Bukan bakil. Rasa tak cukup. Hutang koperasi ada. Hutang kredit kad ada. Hutang kereta ada. Hutang rumah ada. Lepas tu anak-anak tengah besar lagi. Baru nak membesar kan. Rasa bila 5 hari, 6 hari sebelum nak cukup, nak gaji, nak terima kan, tangan duduk macam gini, tahu duduk fikir. Tapi tak cerita kat orang, tak cerita kat isteri. Itu tambah lagi pakai kredit kad. Contoh, jadi hutang tak berhabisan. Pernah kredit kad ni terbalik. Nak kena clear balik tu. Sampai gitu sekali. Buat hutang, tambah hutang. Nak bayar yang itu, buat pinjaman. Itu tak kira di accountant ni. By profession accountant. Tapi, sampai satu keadaan yang yang teruk lah dari segi financialnya. Bolehlah hidup, survive, tapi teruk lah. Sampai nak bagi sedekah, tak ada. Tapi macam sekarang ni, saya Alhamdulillah lah. Contohnya sebab tu, pertama, saya fikir masa saya nak meninggal tu dah tak lama dah tu. Jadi kira kalau tuan-tuan tak bayar saya ke pergi ceramah merata-rata pun tak kisah. Saya tak kisah. Memang tak nak. Kerana saya datang tu biar saya turun rumah kan, saya enjoy. Macam contoh hari ni, pukul 11 saya dah sampai dah. 11 lebih sikit saya dah sampai dah. Dan saya sembang dengan isteri saya dekat kafe tadi. Tengok kafe bagus lah, bersih je gitu kan. Saya sembang, dia kata, seronok juga duduk kerja buat macam ni ya. Kita enjoy ourselves. Bukan kita datang kerana nak duit, tidak. Kan? Maksudnya kita datang tu kerana nak bagi ilmu. Kalau ada yang dapat faham 1-2 cukup lah. Kan? Jadi tuan-tuan amal, itulah pendapatan saya besok bila saya meninggal. Itulah yang akan dikira di hari akhirat besok. Dan tuan-tuan dan puan-puan, memang dulu tak ada. Tapi sekarang ini macam contoh orang jemput saya ke overseas pun, baru balik pada Australia, sebelum bila balik ke sini, balik Australia, student kat sana pun tanya saya, dia kata macam mana dengan hotel, dengan apa Prof punya ni. Saya kata semua tu tak apa, jangan risau, saya itu sendiri. Tiket kapal terbang pun saya bayar. Jadi kenapa? Allah bagi kelapangan rezeki begitu. Nak kata kaya, tidak kaya. Bukan kaya ya. Bukan kaya. Cukup-cukup. Minum air tadi pun air suam je. Kan? Makan nasi, lauk toge dengan ikan bakar. Okey lah tu. RM9.20. Nak kena ada duit juga kan? Nak kena ada duit juga. Tapi okey lah, boleh saya bayar lah RM10 sekali makan tu boleh. Tak ada masalah tuan-tuan. Ini Allah bagi rezeki tersebut. Jadi, kalau Allah tanya pada masa tersebut, maka jawapan saya tidak. Saya tak pandai baca Quran. Okey. Kalau Allah, sedekah. Kemudian kalau Allah tanya dia, ada buat puasa sunat tak? Tak ada juga. Saya tak ada. Tahun 2006, puasa lah benda yang paling menyakitkan hati saya. Pasal apa? Lapar. Masuk saja bulan puasa, orang seronok, setengah orang seronok, saya tak suka. Pasal apa? Satunya, isteri saya ajak pergi solat tarawih. Solat tarawih panjang lah tuan. 8 rakaat, 20 rakaat. Yang biasa-biasa, bukan kadang celah-celuk juga. Jadi bila isteri ajak ni, bosan lah. Dan saya teringat lagi, masa saya tahun 2, tahun 2 di universiti, duduk di Kampung Baru, di Kampung Baru ni. Kawan-kawan saya, semua negeri adalah di sebelah sini, sebelah jalur, sebelah Pantai Barat ni. Satu daripada Perlis, Penang, Perak, Selangor,
Negeri Sembilan, Johor, 6 orang. Dan saya seorang orang Terengganu. Baru saya tahu yang hanya orang Terengganu je puasa. Negeri lain tak puasa. 6 orang yang ni, negeri daripada hujung atas sampai ke bawah, memang tak puasa. Zaman tu lah. Dan saya puasa ni, walaupun saya benci, ayah saya ajar daripada kecil. Orang Terengganu ni, tak tahulah ayah saya lah, keluarga saya. Dia kalau orang tak puasa, tak boleh pergi ke dapur. Masa berbuka puasa. Tak boleh. Tak boleh makan sekali dengan orang tua-tua yang puasa dengan abang ke, dengan kakak ke, tak boleh. Yang orang puasa, diberi keistimewaan. Dah tu orang Malaysia ni, berbuka puasa, lauk penuh meja. Kuih-kuih penuh. Dia tak bagi kita makan. Dia suruh pergi dulu, duduk kat luar. Lepas sudah tu, baru panggil. Oh, torture saya. Baik saya puasa. Kan? Ini cara dia mengajar. Dan dia bagi duit lagi lah. Masa kecil saya ingat, bagi duit RM1 satu hari. Kadang-kadang 50 sen lah. Begitu ya. Dan jadi kawan-kawan ni, dia pukul 3 kat Kampung Baru kan ada pasar malam tu. Pukul 3 dia dah keluar, dah pergi beli ni kuih-kuih apa, makanan semua, pergi beli kuih, pergi beli makanan. Dan balik ke rumah, dia akan tuju pada saya. Kalau ada kat rumah, anak dia mainlah makan. Allah, halimnya. Kawan-kawan kan, umur baru 19, 20, halimnya. Marilah makan. Tak ada orang tahu ni sedap ni, dia kata. Saya boleh tahan, tuan-tuan. Saya boleh tahan. Bab puasa okey. Tapi hari 16 gitu, hari ke-16 gitu, adalah saya minum air sikit. Sikit-sikit. Minum saja hari ke-16, hari ke-17 memang tak puasa. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita buat jahat sekali, kita dah biasa baik-baik, kita buat jahat sekali, nak buat patah balik kepada yang baik, payah. Benda tu akan jadi, tak ada masalah dah. Kita pecah saja sekali tak puasa, maka lusanya kita tak akan puasa. Habis, sampai balik rumah tak puasa. Jadi, tahun 2006, saya nak pergi haji, saya teringat bab puasa saya tak ganti. Bayangkanlah berapa banyak fidyah yang nak kena bayar. Saya tak nak hutang saya dengan Allah. Saya tak nak. Bila saya sedar saja, saya kata saya nak ganti semua. Saya nak ganti puasa, saya nak ganti fidyah. Fidyah ni kan, kalau tuan-tuan yang tak tahu, katalah kita tak puasa satu hari, tahun yang berikutnya kita tak ganti, kita kena bayar secepat. Lepas tu kena ganda. Bayangkanlah 20 tahun punya beras. 30 tahun. Banyak tuan-tuan. Sebab apa? Bila saya kira dalam 15-16 hari campur yang lain-lain lagi itu, tapi saya gandakan jadi 30 hari nak bagi selesa jiwa kita. Beribu saya bayar. Tapi saya tahun 2006 selesai dah bab ini dengan Allah. Tuan-tuan, saya tak tahu dah, takkan tak ada yang tinggal puasa ni. Jangan duk bohong kan. Masa akhir balik kan, kita Allahu Akbar. Saya tinggal, saya ingat tak sampailah 30 hari, tetapi semua sudah saya ganti dengan fidyah sekali. Beribu saya cakap terus lah. Kira satu, ganda, nak ambil nilai dia. Jadi kalau Allah ambil nyawa saya pada tahun 2006, banyak hutang saya dengan Allah. Yang nyata begitu. Jadi sebab itu tahun 2006 itu sangat special kepada saya. Dan kalau Allah tanya pada saya, dia kata, engkau tahun 2006 tu kalau dia tanya, kalaulah member naik pangkat, berhenti tak? Ada tak rasa cemburu? Kau hilang tak rasa cemburu? Maka jawapan saya tidak. Tahun 2006 sebelum bawah tu, kalau kawan-kawan saya naik pangkat, kita akan mengata. Naik pangkat tu pasal mengampu tu, bukan teror sangat tu, bukan kerja pun. Kan kita biasa dengar begitu kan, orang kata kan. Saya sama lah tu. Sebab saya tahu dah saya kerja kuat. Tiba-tiba saya tak naik pangkat. Pasal apa pula dia naik pangkat? Saya lebih baik daripada dia. Contoh, kita rasa begitu. Sebab tu mulut popet kan, dengan sama-sama kawan kan, rapat kan, kita duduk mengata begitulah. Dan sekarang baru saya faham, siapa yang kalau dengar kawan-kawan kita berkata begitu, cakap dengan dia lah. Boleh jatuh syirik. Cakap dengan dia macam itu. Boleh jatuh syirik awak duk mengata macam ini. Pasal apa? Rezeki datangnya daripada Allah. Ikut dia dah, dia nak bagi pada siapa. Engkau bodek ke, engkau tak bodek ke, kalau dia nak bagi, dia bagi. Berapa ramai orang bodek tak dapat? Berapa ramai orang yang tak bodek dapat? Kena faham ya, ada 80 ayat lebih yang menceritakan tentang rezeki. Allah nak tengok kita ini sama ada, dia nak uji kita, sama ada kita bersyukur ataupun tidak. Saya ambil contoh. 2 orang. Allah bagi kat seorang ni
1 juta. Bisnes dia. Dan bila dia dapat 1 juta ini, sebab sibuk kan, sibuk-sibuk, dia tak pergi semayang di masjid. Semayang ujung waktu kan, sibuk kan. Okey, dia dapat 1 juta. Yang ini dia bagi 1,000 je. Dan orang ini pun tak semayang juga ke masjid 1,000. Mana lebih baik? Saya baik yang 1 juta. Jahat sama jahat. Tetapi, ada ketikanya orang ni bagi 1 juta, dia bersyukur dengan Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Ada yang bagi 1,000 ni, dia tak bersyukur pada Allah. Hidup dia serba tu je. Dah lah miskin 1,000. Tak bersyukur lagi. Ini yang berlaku pada pemandu saya. Di UiTM dulu, saya pengarah kampus, saya ada pemandu sendiri. Jadi, saya biasa berjalan macam mana pun, saya berhenti solat duha. Masa sedar lah kan. Masa dah baik sikit lah. Jadi driver ni, barangkali dia tak solat kot pada masa tersebut. Dia bila sudah kita berhenti, dia sibuk sana, sibuk sini, masuk tandas lah, apa semua, geduk. Kita nampak dia sibuk tau, kaluk je. Lepas tu bila saya dah steady nak pergi, dia pun datang. Tamat, dah solat ke belum? Belum, pergi solat dulu. Padam muka. Dia buat kaluk sana-sana kan. Lepas tu duduk dalam kereta, kan dia tak boleh lari ya. Masa tu lah saya bagi syarahan umum. Bagi tu, kalau kena 3 jam je lah, 3 jam lah. Kata Mat, cakap baik-baik, Mat. Saya ni, you punya bos tau. You tahu gaji saya berapa? Gaji saya 15,000. Saya profesor, 15,000 gaji. You gaji berapa? 1,200 kan? You belajar sampai berapa? SPM kan? Saya sampai PhD tau. Apa beza kita? Bila you boleh potong gaji saya? Tak boleh. Bila you akan belajar sampai PhD? You tak boleh, Mat. You SPM macam gitu dia. Tetapi you ni, dahlah saya solat 5 waktu di masjid, saya berhenti solat ini. Masa inilah you duduk kaluk-kaluk, you tak nak semayang, tak nak dekat dengan Allah. Lagi hina you sebenarnya. Tetapi kalau you kan, solat 5 waktu berjemaah, you begini, you dekat dengan Allah. Berapa ramai pensyarah yang tak macam you? You lebih baik daripada pensyarah-pensyarah tu. You tahu tak, you sekarang ini berjalan dengan pengarah yang suka pada Islam. Kalau orang yang tak suka pada Islam, dia peduli apa? Senyap gitu kan. Tapi di akhir 3 tahun saya bekerja, ramai yang transfer duit semua masuk tabung haji, nak pergi haji belaka. Alhamdulillah, dia tak boleh lagi lah. Jadi sebab saya ada kuasa atas sifat saya sebagai ketua, boleh cakap macam itu. Tapi berdua lah dalam kereta tu. Tegak je. Alhamdulillah tak accident ya. Kan? Tapi sebenarnya saya ambil peluang lah dengan orang-orang yang hampir dengan saya tadi untuk menceritakan keadaan. Sebenarnya Allah bagi peluang pada kita. Terutamanya pemandu, saya kata. Pemandu ni, you biasa keluar daripada Johor, you semayang 3 waktu saja. Dia pun tengok kat saya. Pasal apa 3 waktu? Jamak dengan kasar, Allah bagi hadiah. Nampak Allah bagi kelebihan pada pemandu. Sama juga kalau saya naik taksi daripada Shah Alam pergi ke Kuala Lumpur, jumpa dengan orang Melayu yang bawa, orang Islam yang bawa taksi, ya memang saya bagi tazkirah lah. Dia tak boleh lari kan. Dia tak boleh, dia kena bawa keras macam gitu. You ni pemandu taksi kan, ya Allah, Allah bagi rahmat sungguh, nikmat. You boleh berhenti, bila-bila you nak berhenti. Tapi ada pemandu, saya tanya lah, saya nak pergi sebelum waktu subuh, saya kata nak pergi KLIA, boleh, saya kata. Masa jumpa so ambil saya lah. Dia kata kira macam mana? Dia kata kita pakai meter. Bila masa pemandu taksi daripada Shah Alam pergi Kuala Lumpur pakai meter. Tak pernah dalam hidup saya selama saya duduk di Shah Alam tu. Semua pakai sebut begitu je. Tapi pasal apa hari itu dia pakai meter? Agak-agak lah. Pasal apa dia nak pakai meter? Pasal sebelum pukul 7. Double. Jumlah taksi, jumlah meter itu akan melebihi daripada apa yang biasa disebut. RM60 tadi. Dia boleh jadi RM70. Dia pun tahu kan. Okey, saya tak ada masalah. Meter-meter lah itu yang betulnya. Habis saya kata kat dia, saya nak berhenti solat di Masjid Putra subuh. Nanti kita berhenti kat situ. Boleh? Boleh, dia kata. Kira macam mana? Kita pakai meter. Dia jawab, kita pakai meter. Saya pun kata, Haji baru balik Haji kan? Haji tak solat subuh ke? Haji nak suruh saya tanggung yang Haji solat subuh di masjid tu. Tak boleh ke Haji yang solat subuh, saya tumpang Haji sebagai seorang pemandu. Dia pun senyap sekejap. Fikir logik. Okeylah. Okey. Tuan-tuan, saya bukan kedekut. Tak. Saya bagi 100 kat dia. Saya nak ceritakan bagaimana pemikiran kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Itu yang penting. Jangan duk bakhil sangat, jangan duk berkira sangat. Sampai begitu sekali saya jumpa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, maka yang saya sebut tadi, tuan-tuan, ditakdirkan saya dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada tahun 2006, maka jawapan saya tidak. Apa benda yang ada? Ini penting. Dan saya tak ingat penuh, sebab biasa bergantung kepada ni. Dalam surah Nuh ayat 4, Allah nyatakan, dia kata, yang sebenarnya Allah bagi pinjam masa sedikit lagi. Ada cerita bab ini. Sehingga pada satu ketika, tanpa berlaku azab apa-apa, sebab dia nak kita minta ampun dengan Allah. Bila kamu sedar, dia tangguhkan masa tersebut. Dia nak supaya bila kita sedar saja, kita akan segera beriman dan bertakwa. Dalam kes saya bila tahun 2006 lah. Jadi itu special tu. Saya nak jadi baik lah. Gitulah bahasa mudah saya bercakap, nak jadi baik. Jadi tuan-tuan, saya tak tahulah, masing-masing berfikirlah. Ada orang tu umur 50, 60 pun tak ada pergi sembahyang ke masjid lagi, tak ada. Jadi bila tu? Mungkin tahun 2015 lepas dengar ceramah ni. Mungkin tahun 2020 mungkin. Bila masa? Masa pencen. Ramai kan orang kata, nanti aku pencen, aku nak pergi masjid lah. Ada orang kata begitu, nak beramal ibadat dah. Orang baik-baik belaka dah. Yang tuan-tuan yang datang ke sini, semua baik-baik ni. Tetapi, konsisten tak? Ataupun pergi ke tidak berjemaah ni, 5 waktu. Itu isu dia. Semua baik. Kenapa saya cakap begitu? Kalau ada masa nanti, saya akan explain sikit. Okay? Baik. Ada satu hadis, riwayat Tabrani. Wahai Adam, kumpulkanlah umatmu untuk dibawa ke muka pengadilan. Nabi Adam bawa 1000 orang. Seorang je masuk syurga tanpa dihisap. 999 orang masuk neraka. Celup-celup kat situ, baru transfer ke syurga. Ada yang kekal selama-lamanya dalam neraka. Seorang saja masuk syurga tanpa dihisap. Tuan-tuan nak masuk yang dalam 1 ke yang 999? Maksudnya yang mungkin celup sikit, baru transfer. Yang mana kita nak? 1 dalam 1000 ya. Puan-puan pun nak 1 dalam 1000, insya-Allah. Kita buat keputusan tu boleh hari ni. Ini keputusan besar lah. Nak 1 dalam 1000. Tetapi 1 dalam 1000 masuk syurga tanpa dihisap. Sebelum masuk syurga tanpa dihisap, kena mati dulu. Ini yang saya cerita bab mati tadi. Cerita kisah saya teringat 7 tahun, 8 tahun lagi saya nak mati ni. Sebab ayah saya meninggal begitu, mak saya meninggal begitu, ikut genetik. Saya pegang yang itulah. Kalau Allah bagi panjang, lebih tak apa. Jadi bila kita mati, kita akan masuk kubur. Berapa lama tuan-tuan nak duduk dalam kubur? Berapa lama? Okey. Saya nak duduk sekejap je. Kalau boleh, terus bangkit. Boleh ke tak boleh? Soalan dia. Sebab apa saya takut sangat? Ada 2 sebab lah. Amalan kita ni di dunia ini akan refleks masa dalam kubur. Maksudnya kalau kita tak okey dengan Allah, tanah akan menghimpit kita. Ini yang saya baca. Saya buku dalam Bersama Mudifidah satu bab kubur dia. Bab cerita ni. Dan dikatakan juga dalam kubur ini gelap gelita. Memanglah tak ada elektrik. Sebab tu orang Cina, orang ni kan dia bagi macam-macam tu nak masuk kubur tu kan. Aircon pun ada dah sekarang ni. Hantar masuk sekali dalam tu. Itu dia orang punya kepercayaan lah. Kita tahu dia punya terang ataupun tidak, dia bergantung kepada amalan kita. Ya. Dan Firaun diceritakan dalam Quran bahawa azab api neraka dah sampai dah. Dah terasa dah bahang dia. Itu saya tak nak tu. Jadi tuan-tuan pernah hantar orang tak pergi kubur? Pernah hantar orang tak pergi kubur? Pernah ya, alhamdulillah. Pernah nampak tak bila kita masuk dah ke bumi kan, kita patah balik tengok dia dah bangkit? Ada? Tak ada ya? Pernah tak kita dengar di tempat-tempat lain berlaku kawan-kawan kita cerita setakat ini? Tak pernah Baik. Tuan-tuan tak nampak ya orang bangkit daripada kubur sekarang ini sebab tuan-tuan melihat dengan mata kepala. Mata ni, mata yang ada kat kepala kita ni. Tuan-tuan tak pernah dengar cerita ini kerana tuan-tuan tak pernah dengar pasal tuan-tuan pakai telinga yang ada kat sini. Saya nampak. Saya nampak orang bangkit, saya dengar cerita orang bangkit daripada begitu. Kan? Bila cakap begitu kan ada muka yang berkerut je. Bagi yang baru masuk tak dengar cerita air Zam-Zam tadi, lainlah penerimaan dia. Bagi orang yang dah lama tadi, kena sabar dulu ya. Baik. Pernah baca surah Kahfi? Pernah dengar surah Kahfi?
Allah SWT menceritakan dalam surah Kahfi bagaimana 7 pemuda dengan seekor anjingnya telah ditidurkan selama 300 tahun, kemudian disedarkan, masing-masing bertanya di antara satu sama lain, berapa lama kita tidur? Maka salah seorangnya menjawab, setengah hari ataupun paling lama 1 hari. Sedangkan mereka telah ditidurkan selama 300 tahun, ataupun kiraan satu lagi 309 tahun. Apa tu? Allah nak tunjuk kat kita masa itu bersifat relatif. Kita dengar tadi Allah dah cerita lama dah dalam Quran ni. Cuma kita tak menghayati Quran saja. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, Masya Allah, takkanlah Nabi Allah Adam tu beribu tahun dulu meninggal, dia nak kena tunggu dalam kubur tu. Yang sebenarnya dia terus bangkit terus. Perasaan dia. Begitu. Baik. Saya percaya surau ini ramai dah panggil penceramah. Okey. Ada penceramah ni mungkin. Ada penceramah dia bercakap 10 minit tu dalam hati kita kata, ya Allah, bila dia ni nak berhenti? Ada pensyarah kan, saya mengajar di universiti. Ada student beritahu, ya Allah, teruknya dia tu Prof, mengajar masuk je terus mengantuk. Kan? Tetapi ada penceramah yang boleh bercakap 1 jam, 2 jam, orang boleh dengar, orang boleh tekun dengar, tak nak lari. Ada. Sebab apa? Itulah kita kata kerana beberapa faktor tadi, jadi masa yang sama-sama bagi sejam-sejam je. Tapi yang sejam itu cepat berlalu, yang satu lagi lambat berlalu. Tapi ada yang dah ada menantu, misalnya kata kan. Ada 2 menantu. Jadi kakak ni selalulah duduk kata pada mak dia, mama, ayah ni memang suka kat adik. Kalau pergi rumah adik lama. Okeylah, kita dengar lagu tu. Kita pun nak berlaku adil lah. Allah, anak ni kita memanglah. Okey. Jadi, katalah nak pergi 3 hari. Pergi rumah kakak dulu. Sampai rumah kakak ni, suami dia tak nampak muka. Sibuk. Sungguh-sungguh. Sibuk. Koprak. Meeting sampai tengah malam tu, balik pun lewat. Jadi, kita duduk rumah dia. Siapa duduk rumah kita? Dah bosan lah. Maka kita duduk setengah hari tu dah rasa macam 3 hari dah. Tetapi pergi rumah adik, sampai rumah adik, menantu yang seorang ini, PR dia bagus. Tahu dah ayah nak datang, ambil cuti. Contoh, ayah nak pergi mana? Abah nak pergi mana ni, bah? Okey, bah. Malam ni kita pergi solat kat sini, bah. Dengar ceramah ni sedap ni sini ni. Bah, esok kita makan kat sini, bah. Kita duduk 3 hari, seolah-olah macam 1 hari. Kita tak rasa pun. Ini yang kita katakan, masa itu bersifat relatif. Jadi, tuan-tuan, boleh kita buat keputusan, kita nak duduk sekejap saja dalam kubur. Maksudnya kita duduk, pop, terus bangkit. Perasaan kita begitu. Dan benda ini berlaku, diceritakan dalam Quran. Boleh? Ke tak nak? Ke nak duduk lama dalam kubur? Muka tengok blur je belakang dah. Ini kita buat keputusan hari ni, tuan-tuan. Relax lah. Kan? Kita dah buat keputusan yang pertama, kita nak jadi 1 dalam 1000. Ini logik. Siapa yang kata dia nak jadi 999, maknanya skru dia tercabut 1. Siapa yang nak duduk lama dalam kubur, maknanya skru dia tercabut 1. Dia tak betul. Kita ni kalau kita faham begitu, buat apa nak duduk lama-lama dalam kubur? Dalam kubur itu merupakan seksaan awal sebenarnya. Baik. Terus kita bangkit di padang mahsyar. Nak tunggu dihisap ke nak terus masuk syurga tanpa dihisap? Ya? Terus Okey, terus. Saya pun nak terus. Tak nak tunggu. Diceritakan kalau tunggu kena 50 tahun. 50 tahun dan matahari sejengkal daripada kepala dan peluh menitis daripada buku lali. Naik ke sini, sampai tercungap-cungap. Nak duduk 30 tahun. Saya tak nak. Tuan-tuan pun tak nak juga, ya? Ini pilihan yang tepat. Sikit lagi masa. Jadi, kita dah buat pilihan 1 dalam 1000. Duduk dalam kubur sekejap. Kemudian, bila bangkit, terus masuk syurga tanpa dihisap. Kita nak pergi ni, masuk syurga seorang ke, nak masuk dengan orang yang kita sayang? Orang yang kita sayang. Siapa orang yang kita sayang? Isteri kita, suami kita, anak-anak kita, ibu bapa kita, adik-beradik kita, ipar-ipar kita, sahabat karib kita, semua sekalilah orang muslimin dan muslimat. Ada susunan dia yang kita sayang. Saya tanya orang lelaki, kalaulah syurga ini muat 2 orang, you nak bawa siapa? Hampir 90% kata isteri. Kata isteri. Setakat ini yang saya tanya. Hari ini sebab tak boleh nak itu sangat. Bila tanya perempuan, tanya wanita, kalaulah kubur ini ada 2, syurga ini muat 2 orang, puan nak masuk dengan siapa? Dia fikir sekejap, dia kena fikir. Orang perempuan ni. Dia fikir, lepas tu dia pun jawab apa? Mak dia.
Dia tak nak bawa suami dia. Ini 95% macam gitu. Pasal apa? Mudah saja. Reason dia mudah saja. Bila dia berkahwin, orang isteri ini dia menumpukan sepenuh perhatian pada suami dan pada keluarga. Habis cerita. Orang lelaki bila dia kahwin, dia kaki teh tarik, maka malam dia lepas dia kahwin pun, dia minum lagi teh tarik di luar. Kalau dia kaki pancing, dia tetap pergi memancing. Kalau dia kaki golf, Sabtu Ahad lah dia main golf. Dan isteri okey. Dia bengkak dalam hati. Dia tak kata apa. Tapi okey lah, bukan dia nak bercerai pun. Tapi dia terima dah, tapi bengkak je. Ada suami yang bekerja, isteri bekerja, suami tak pernah bagi nafkah pun ada seumur hidup dia. Dia kata isteri dia dah bekerja. Ini orang tak faham Islam. Dia ambil mudah. Kalau isteri dia tidak redha, susah tu. Masya Allah. Mudah je perempuan, kita kecek je orang isteri ni. Dia okey, kita tak bagi duit. Patutnya kita bagi dah sikit, lepas tu kita minta lah balik. Minta cara halus lah. Asalkan dia redha. Itu yang penting. Baik. Sebab itulah benda ini dalam jiwa tadi dia dah sikit. Bila kita bagi saja halangan, ya, hanya 2 saja boleh. Itu dia tak bagi suami dia. Sebab ada benda. Isteri mak dia lebih baik daripada suami. Tapi suami tak ada orang yang lebih baik daripada isteri. Dengan mak dia pun dia tak baik. Tak baik sangat. Isteri inilah yang duduk bagi makan dia hari-hari, duduk pastikan pakaian dia. Begitu ya. Saya tahu dia nak urai panjang. Tetapi, suami, memang bagi suami ini, kebanyakannya isteri lah yang paling baik. Tak ada dah hubungan yang paling baik dari segi tersebut lah. Baik. Soalan yang terakhir. 5 minit lagi saya, tuan-tuan Allah. Sebenarnya sepatutnya saya tak terima ni kedatangan ni waktu-waktu macam gini. Pasal apa? Saya bercakap free. Tapi saya nak masa. Kalau bagi kat saya 1 jam, 1 jam suku kan saya tak puas hati. Tak dapat nak keluarkan benda yang saya nak nyatakan. Saya duk fahamnya start pukul 12 sampai pukul 1.30. Itu yang saya terima tu. Dalam saya punya apa dia panggil ni? Planner. Pukul 12. Majlis ni kat sini. Jadi okeylah kalau 1.5 jam dapatlah saya cerita betul-betul apa yang saya nak sampaikan supaya faham sampai ke hujung. Dan kita buat keputusan. Baik, soalan yang terakhir. Masya-Allah. Ditakdirkan Allah bagi saya kuasa satu pada hari ini, iaitu saya boleh offer pada tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan tak payah kisah nak semayang ke tak nak semayang ke apa, semua ikutlah itu semua. Tapi kalau mati besok, tuan-tuan akan masuk neraka 1 hari, lepas tu masuk syurga terus seumur hidup. Nak ke tidak? Nak ke tidak? 1 hari je. Nak ke tidak? Tak nak. Tuan-tuan ingat tuan-tuan baik sangat ke? Tetapi inilah fitrah manusia, spontan terbuka kan. Bila kita tanya, nak masuk neraka tak 1 hari? Tak nak. Kau nak masuk syurga? Terus. Yes. Ini semua ada dalam jiwa masing-masing. Dia tak kira dia baik ke, dia tak baik ke. Ini yang ada dalam jiwa masing-masing. Semua sekali akan rasa begitu. Baik. Kita tengok apa yang kita nak dah buat keputusan hari ini. Yang pertama, kita nak masuk 1 dalam 1000. Yang terus masuk syurga tanpa dihisap. Yang kedua, masuk dalam kubur sekejap saja. Yang ketiga, masuk dalam kubur, bangkit besok terus masuk syurga tanpa dihisap. Yang kelima, kita tak nak 1 detik pun dalam neraka. Maknanya neraka ni tak termasuk dalam kamus kita. Betul eh? Tolak tepi neraka dan kita nak masuk dengan orang yang kita sayang. Baik, bagi orang yang pergi solat subuh pagi tadi, di surau ataupun di masjid, bagi orang yang pergi, saya tak tahu. Cuba tonton bayangkan sekarang, bayangkan. Nampak tak surau pagi tadi? Nampak tak masjid pagi tadi? Ada nampak tak budak-budak lelaki? Tak ada kan? Yang pergilah, yang tak pergi itu saya tak tanya. Tak ada budak lelaki. Kita kata kita nak bawa bersama dengan orang yang kita sayang. Tetapi anak-anak lelaki kita takut nak kejut, takut dia mengantuk pergi sekolah. Siapa ajar tu? Rasulullah SAW bersabda, dia kata hari ini aku tak nak jadi imam, aku nak suruh para sahabat jadi imam, aku nak bakar rumah-rumah orang yang tak datang ke masjid. Solat berjemaah. Baik tuan-tuan dan puan-puan. Kita nak masuk nak jadi 1 dalam 1000 tadi. Kalaulah kita diibaratkan kena bakar di masjid, termasuk tak kita 1 dalam 1000? Ini kita buat keputusan sendiri. Saya tak nak bagi khutbah, tak nak bagi apa. Baik, kita nak jadi 1 dalam 1000. Susah ke senang tu? Susah ke senang? Nampak susah lah tu bila sebut kena bakar tu benda susah. Dah pagi tadi berapa ramai dah orang kena bakar.
Sebab saya pergi di 45 masjid solat subuh di 5 buah negara, satu saf setengah standard. Subuh. Sebab itu Rasulullah SAW bersabda, dia kata apa? Dia kata nak tengok orang beriman munafik, tengok solat subuh berjemaah. Ada hadis ni daripada dulu lagi. Jadi dalam gambar saya ni, salah satunya saya tunjuk subuh di Masjid Nabawi. Tak ada orang juga. Serupa je. Baik. 1 dalam 1000. Kalau Allah kata pada hari ini mati semua hari ini, berapa ramai yang masuk neraka? Berapa ramai? Tuan-tuan tahu tak? Mana tahu, kerja Allah. Itu aja apa standard dia. Saya tahu. Senyap sikit kan? Saya kata saya tahu. Ditakdirkan hari ini mati semua hari ini 80% masuk neraka. Kalau ada saya punya slide tu saya tunjuk. Kenapa 80%? Sebab komposisi orang yang masuk neraka 80% ini kerana mereka syirik dan menduakan Allah. Kenapa? Allah dah janji. Dia kata apa? Barang siapa yang syirik dan menduakan Allah tidak berbau syurga. Ini confirm masuk neraka selama-lamanya begitu. Tapi orang yang percaya pada Allah, percaya pada Nabi Muhammad SAW, dia tak bertaubat ke, dia apa ke, dia mati dalam keadaan itu, dia masuk neraka, akhirnya sekali dia akan masuk syurga. Akhirnya sekali. Okey, tengok je lah statistik penduduk dunia. 21% orang Islam, yang lain itu bukan Islam. Jadi nak mudah bercakap, buanglah 1% itu, tinggal 20%. 80% tidak percaya pada Allah, 80% tidak percaya Nabi Muhammad itu pesuruhnya. Ini confirm masuk neraka. Tak keluar-keluar, dah tinggal lagi 20%. Siapa 20%? Siapa 20%? Jawab apa? Islam. Salah. Siapa 20%? Siapa? Orang beriman. Salah. Orang bertakwa. Salah. Semua saya pergi duk jawab lagu tu. Siapa sebenarnya 20%? Saya nak kita jawab macam ini. Saya lah. Kita lah yang duduk ada dalam surau ni. Pasal apa duk peduli orang lain tu? Kan kita dah janji tadi kita nak 1 dalam 1000. Kita lah ni bukan dah 80 masuk neraka. Tinggal 20% lagi. Dah makin senang lah tu. Itulah bagi saya 2 jam ni dah naik share lah ni. Tak maksud saya hanya begitu. Kepahaman tu bahawa benda ni bukan susah. Baik, dalam 20% tadi tuan-tuan dan puan-puan, ada yang solat 5 waktu di masjid. Ada yang solat bersama isteri dan anak-anak di rumah. Ada yang solat bersendirian. Ada yang tak solat langsung pun ada 20% tu. Nampak tu? Kita pilih yang mana nak bagi mudah ni. Wanita-wanita di belakang ni Ada orang tu dia buat perempuan ni, dia menutup aurat masa solat je. Keluar saja solat, mana ada tutup aurat? Berapa ramai pakai stokin tu? Contoh. Masa dia semayang, dia pakai stokin. Lepas tu dia cabut. Pasal apa? Tak tahulah tu pasal apa. Sama pergi umrah, pergi haji. Ya Allah, bukan bagi bagus lagi. Pakai tudung, pakai apa. Berapa ramai yang pakai sarung lengan ni? Habis orang kata, wajib kata Prof. Mana ada wajib? Tetapi saya duduk Madinah, saya tahulah. Saya pergi umrah, saya tengok orang Malaysia semua pakai telekung gitu kan. Kemudian dia tawaf. Dia tawaf tu suami dia duduk kat depan. Orang ramai, dia pun pegang bahu suami dia macam gitu. Berapa ramai kita baju kurung kita ini kan, bila duduk angkat tangan macam itu kan jatuh. Dengan telekung-telekung jatuh. Ini aurat semua ni. Habis, tawaf 7 kali terbuka aurat. Okey ke tak okey? Mana okey? Lepas tu saing. Lepas saing, tahlul. Saing mana boleh mendahului tawaf. Balik semula ke Kuala Lumpur ni, bersama suami isteri. Bagi saya dalam ihram lagi dah tu. Jagalah. Pasal apa kita tak nak jaga betul-betul? Bukannya susah sangat. Semua tahu. Berapa ramai orang kita ni, okey, pakai tudung. Okey lah pakai tudung macam ni. Bila nak pergi kundi kahwin, dia angkat tudung dia satu segi. Bagi nampak belian satu kat sini. Allahu Akbar. Berapa ramai anak-anak kita yang pakai tudung tapi pakai t-shirt pergi keluar. Tuan-tuan, ini semua benda yang boleh kita fikirkan lah. Kita nak yang macam mana. Faham tak maksud saya? Ini semua yang dalam 20% tadi. Sebab itu, anak-anak lelaki, kita pun kena pergi ke masjid, solat berjemaah, dan kita kena pastikan anak-anak kita.
Anak saya dua lelaki. Tidak ada tempat solat melainkan di masjid ataupun di surau. Minta maaf. Saya sedar tahu. Dan saya nak bawa isteri saya masuk syurga tanpa dihisap. Aurat dia yang pertama, wanita. Aurat yang kena jaga. Solat di masjid tak payah. Tempat yang paling afdal bagi wanita adalah di dalam bilik tidur. Tengok Allah bagi kelonggaran. Tapi aurat tu yang paling penting. Pakaian kita pergi ke pejabat macam mana? Bukan nak suruh pakai jubah, bukan nak suruh pakai apa. Pakaiannya pun di bawah kelas. Itu saja. Maaf tuan-tuan. Saya tak dengar satu salah. Sebab saya takut. Ada satu lagi pukul 3 di Masjid Negeri InsyaAllah. Jadi sekarang ni pun 1.50 dah. Kita nak solat lagi 10 minit kan. Jadi tuan-tuan, minta maaf lah dalam saya menyampaikan ni kalau ada salah silap. Tetapi kita nak sebenarnya kita berfikir untuk diri kita, tak usah peduli orang lain lah. Itu maksud dia akhirnya. Sekali kata kita untuk diri kita, keluarga kita, dan biarlah yang hampir dengan kita, yang kita sayang tadi, akan masuk syurga tanpa dihisap. Kan? Itu yang penting. Saat kita nak berdakwah dengan isteri kita pun susah. Jangan main tuan-tuan. Tapi jangan risau. Kita ada motivasi kita. Macam mana? Nabi Nuh 900 tahun dia berdakwah, isteri dengan anak-anak dia dua-dua tu mati dalam keadaan kufur. Kita siapa? Kalau ada masa sikit lagi, adalah cara-cara dia tu untuk berdakwah dengan isteri, ada. Kan tak payah cakap dengan dia, kita cakap dengan Allah. Tapi biar dia dengar. Takkan dia nak marah kita. Kan bangun tengah malam tu, duduk sebelah katil tu, solat, ya Allah Tuanku, aku ni cinta pada isteriku ni. Aku kalau boleh, ya Allah, nak dia masuk syurga bersama-sama kami, ya Allah. Temukanlah kami di sana, ya Allah. Tapi isteri aku ni tak nak pakai tutup aurat dengan sempurna, ya Allah. Tak reti dah aku nak buat macam mana. Takkan dia nak bangun, abang, pasal apa abang cakap macam itu? Takkan dia nak kata begitu kan? Sama juga isteri. Cakaplah slow sikit kan, berdoa pada Allah. Isteri saya 6 tahun dia berdoa. Ya Allah, ya Tuanku, aku nak pergi menunaikan fardu haji pada usiaku yang muda, ya Allah. Tapi aku nak pergi bersama suamiku, ya Allah. Lembutkanlah hatinya, ya Allah. Bukalah pintu hatinya, ya Allah. Menangis dia 6 tahun. 2000 sampai tahun 2005, saya tak tahu tu. Balik haji baru tahu. Dulu saya duk ingat, saya ni pergi haji kerana Allah bagi jawatan profesor. Saya dapat profesor umur muda, 38, 39. Dengan tunggakan gaji 80,000. Masa itulah saya kata, ya Allah, jom kita pergi Mekah, saya nak mengucapkan syukur kepada Allah. Balik tu baru dia cerita, awak tahu tak? Awak ajak saya pergi haji tahun 2000. Tahu kata? Awak main-main dengan saya, tahu. Sejak daripada hari itu sampai tahun 2005, saya menangis dengan Allah malam-malam. Dia cerita ke saya tu. Itu yang ada dalam buku travel haji itu. Dan Allah makbulkan doa dia lah. Saya minta profesor. Setahun saya minta profesor. Allah bagi profesor. Saya tak pernah minta pergi haji. Dan Allah makbulkan doa isteri saya. Lebih lagi Allah bagi. Pasal apa? Saya jadi ikon haji. Kalau musim haji je, TV Hijrah panggil, TV ni panggil, radio panggil. Daripada orang, nak cerita macam mana tuan-tuan. Ini yang Allah bagi bila kita berdoa kepada Allah SWT. Astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. Allah wahdahu la syarikalah, Muhammadu abduhu wa rasuluh. Tawajjah syi'ta fa innaka mansura. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon keampunan daripada-Mu, ya Allah. Sungguh banyak dosa-dosa yang telah kami lakukan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kedua orang ibu bapa kami, kaum keluarga kami, ya Allah. Ya Allah, temukanlah kami di jannah, ya Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin, amin.